Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Tak maaf saya terlupa nak ajar dua formula untuk Excel. Ini saya pun berada di rumah adik saya sebenarnya. Tumpang bilik dia saja buat video untuk semua. Okey, saya akan teruskan kita punya apa? Saya share screen dulu. Okey, so soalan yang tak terlepas lagi ni ialah soalan nombor 9 dah ada Nombor 9 saya rasa saya dah ajar dah, count if. Yang saya akan sentuh ni ialah nombor 10, E dan F. E tu ialah dia nak cakap bilangan pelajar perempuan yang gagal di sel H22 menggunakan fungsi count if. Dan juga yang F, jumlah markah final yang 100 pelajar perempuan di sel H23 menggunakan fungsi sum if. Okey. Yang ini ialah tapi saya tak bagi jawapan lah. Contoh saya bagi ada 3 info lah kat sini Saya bagi maklumat berkenaan dengan apa saya nak bagi katakanlah tahun lah. Pertama sekali tahun. Sekejap saya besarkan sikit. Okey, tahun. Katakan tahun ada 2018, 2019, 2018, 2020, 2021, 2024, 2022, 2021, 2020 dengan 2019. 11 kali 2019. Okay, and then kita bagi syarat yang kedua ialah apa ya? Katakanlah ini ialah jabatan. Okay, jabatan. Nak cari jabatan yang terbaik ni. Jabatan terbaik. So maknanya jabatan terbaik 2018 jabatan terbaiklah jabatan sumber manusia. Saya buat BSM, bahagian sumber manusia, bahagian kewangan KW, lepas tu bahagian ini apa dia bahagian yang katakanlah buat apa-apa sajalah, kita buat apa-apa saja jabatan. So BSM, bahagian public admin, ada 3 je lah. Saya ulang-ulang And then 2020 BSM balik, and then BSM lagi, and then ini BKW, BPA, 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 and then BKW. Okay, yang ini markah. Markah katakan ini ialah 92, 95, 91, 88, 90, 89, 91, 92, 96, 91 balik. Okey. So macam mana cara kita nak kita nak buat count if. Count if tu ialah kita nak kira kalau dia ada dua syarat. Syarat dia kita nak tengok berapa kali BPA menang pada ikut tahun, dan juga dia punya syarat ialah satu nak tengok BPA, satu lagi nak tengok berapa tahun. So kita nak tahu bilangan dia. Berapa kali dalam BPA ni menang mengikut tahun yang kita nyatakan. Katakan 2000 dalam 2020 BPA menang berapa kali dalam 2020 untuk apa saja pertandingan. Contoh. Kalau macam tu kita buat C count if tu IFS count if. Lepas tu kita tengok dia punya range dulu. Kita nak tengok range yang pertama. Okay, ni range yang pertama.
So range pertama kena semua kena buat absolute reference lah. Okay, buat macam tu. Okay, and then kita tengok apa kriteria yang kita nak. So kriteria yang nak ialah kita nak tengok dia bersamaan dengan tahun 2000. 2000 mana yang boleh ulang-ulang? 2020 lah. Okay, 2020. And then kita tutup lagi, and then kita tengok kriteria range kedua ialah yang jabatan. Itu pasal kita nak tengok dua kriteria. Kita nak tengok dua kriteria. So yang ini kita lock dia juga. Dan yang kriteria kedua ialah kita nak tengok BPA. So kita tengok. So maknanya ada sekali saja. Kalau kita nak check sama ada dia boleh bertukar tak tidak, kita tengok tahun 2020, katakan yang sini kita tukar BPA. Tu dia tukar jadi 2. Boleh nampak tak? So itu maksud dia kita guna kriteria. Dalam kes ni dia nak tengok perempuan tu, dalam itu soalan kita kan. Dia nak tengok perempuan ni yang gagal ni berapa kali keluar. Maknanya ada 2 kriteria. Satu kriteria ialah perempuan, satu kriteria ialah gagal. Kena tengok dua-dua range yang ada tulis perempuan dan gagal, perempuan lelaki, gagal lulus. Kita tengok so berapa banyak jumlah dia. Tu dia nak kira yang tu sebenarnya. Okey, itu count if. Okey, untuk sum if ni ialah untuk menjumlahkan. So jumlah dia. So kita nak tengok jumlah dia ialah katakan kita nak tengok jumlah untuk BSM. And then kita nak tengok BPA, and then kita nak tengok BKW. So kita nak tengok jumlah. So jumlah dia kat sini ialah bila kita buat sum if. Okey, tengok sum if ni. Sum if pertama sekali kena tengok range. So kita nak tengok range yang mana dulu. So kita nak tengok range yang syarat kita. So kita nak tengok syarat dia ialah kita nak tengok by yang ini. Okay, kita nak tengok semua dalam jabatan-jabatan ni, mana jabatan yang sama dengan apa yang kita nak cari. So kita tengok function dia dulu. Kita lock dia dulu. And then kita nak tengok apa yang kita nak tengok. Kriteria yang kita nak tengok ialah yang kita tulis kat sini ni, BSM. Kalau kita tak tulis, maknanya kita kena masukkan dalam tu lah. Katakan kalau dalam kes ni, kita nak buat tulis BSM pun boleh. Macam ni. Sebab syarat yang kita nak cari ialah kalau dia BSM, baru kita akan campurkan dia. Kita totalkan dia. Tapi saya tak mau guna macam ni sebabnya saya ada list kat sini. So BSM saya klik je di sini. Okay, saya klik di sini and then saya akan sum range ni ialah di sini. Saya rangekan balik. Yang ni tak payah lock. Okay, sorry, lock jugalah. Okay, F4. Nampak tak? So kita tekan enter. So dia kata untuk BSM markah dia 182. So kita boleh copy saja di bawah ni. So nampak tak? Yang paling tinggi memang BPA lah sebab BPA menang banyak kali. Kan tahun 2021 menang, 2020, 2019 ini saya tak tahulah, saya pun tak ada apa-apa tujuan ini. Markah jumlah ni mungkin apa yang saya buat saya sampai letak aja. Okey, nampak tak markah dia? Itu saja, as simple as that. Okey, boleh tengok ulang-ulang macam mana nak buat. Saya rasa dia boleh ulang, you buat, you stop, you ulang, you stop, you tengok, lepas tu tengok balik formula dia, insya-Allah boleh. Okey. So itu saja saya punya apa? Saya jugalah tengok kalau nak tengok formula dia macam ni. Ni formula dia. Saya tengok formula dia, dia duduk di bahagian formula. Saya akan cari mana data. Data nak tengok formula. Kita nak tengok ni show formula. Okey, ni kalau show formula, ini formula. Nampak tak tu formula? So semua orang boleh tengok lah. Okey, ni formula. Kalau formula yang di atas yang ini. Ya, nanti bila dah lari sana lari sini, you boleh stop kat sini tengok formula dia macam mana. Okey. Yang mana dia merujuk kepada tiga jumlah ni saja. Kalau yang ini dia akan merujuk kepada dua ni, tahun dan juga jabatan.
Untuk yang sum if, dia kira bahagian jabatan dan juga markah. So itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih semua. Okay, selamat mencuba. Saya dah apa sambung sikit save itemnya selama 2 hari. Saya rasa semua dah siap. Tinggal mungkin nak perbaiki bahagian tu sahaja. Dan selamat buat. Tapi boleh relax dulu sebabnya hari esok kita ada mid-sem. So mid-sem kita, bukan mid-sem lah, kita ada ujian satu. Ujian satu tu macam mid-sem lah. Saya dah bagikan semua info yang ada, study. Masa yang menjawab tidak panjang, tetapi tempoh untuk menjawab tu saya mula esok. Saya suruh masuk pukul 1.30 kan, 1.30. So bolehlah kalau siapa masuk pukul 1.30 tu, saya akan mula dalam satu suku ke, saya masuk. And then kita boleh duduk situ lepas 3 jam, tak payah saya maklum, boleh keluar terus. Okay, so jumpa esok.